Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketahuilah bahawasanya apabila disebut ibadah, maka bukan kita yang menentukannya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, maka menunjukkan atas kehendak Dia. Manakala kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala apabila beribadah, maka menunjukkan pada pengkhususan ibadah. Maka selain daripada ibadah, maka tidak boleh dimasukkan dalam ibadah. Seperti mana contoh, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah ini bukan sekadar berjalan, bergerak dengan pergerakan-pergerakan solat, seperti mana ada rukunnya fi'li, pergerakan, perbuatan. Akan tetapi yang dimasukkan ibadah juga diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah itu termasuk juga anggota tubuh badan kita, jawarih, termasuklah juga qalb, hati kita, termasuklah juga al-aqli, akal kita, termasuk juga an-nafs, jiwa kita. Itu semua juga turut beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala ibadah kepada kita berdasarkan daripada bahagian yang mana ikut beribadah. Seperti mana contoh dalam solat, wajib bagi kita berdiri bagi mereka yang mampu untuk solat dalam solat fardu. Jadi berdiri itu ada pahalanya. Lalu diperintah bagi kita takbir, itu perintah. Sehingga barang siapa yang solat tanpa adanya takbir, iaitulah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tidak ada solat bagi dia. Dia belum lagi solat, disebabkan iftahus solat takbir. Pembukaan solat itu adalah dengan membaca Allahu Akbar. Dan dia bila sahaja membaca Allahu Akbar, ada ganjaran dan pahala dia. Sehinggalah dalam ibadahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi lagi pahala dengan bacaannya. Cuma dalam bacaan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala berdasarkan apa yang bergerak dalam bacaannya itu. Sewaktu dia beribadah, dia membaca surah Al-Fatihah, lidah membacanya, maka pahala pada lidah yang membaca surah Al-Fatihah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf mi'atah, maknanya satu huruf itu 100 pahala. Riwayat pada Sayyidina Ali, kalau sekiranya kita baca Quran dalam solat, kalau di luar solat, satu huruf 10 pahala. Dalam solat, satu huruf 100 pahala. Pahala membaca Quran. Apabila kita membaca, menghayatinya, maka itu ada pahala tambahan kerana menghayati setiap daripada lafaz, setiap daripada ayat. Sekiranya 1-2 ayat kita menghayatinya, maka di situ terdapat pahala. Ayat yang kita tidak berjaya untuk menghayatinya, maka tidak ada pahala, melainkan sekadar pahala bacaan. Tapi pahala bacaan itu masih ada. Lalu bila menghayatinya, tadabbur, maka pahala tambahan. Dan apabila kita membaca lagi, bukan sekadar ada penghayatan dengan akal kita, memahami apa yang kita baca, tetapi hati turut juga merasai, menjiwai dengan apa yang kita baca. Lalu ada bahagian pahala pada bahagian hati pula, pada anggota hati kita. Seperti mana contoh apabila kita rukuk, jangan sekadar rukuk itu merendahkan tubuh, tetapi kita diperintah sewaktu rukuk, hati juga kena rukuk. Sewaktu kita sujud, hati pun turut kena sujud. Lalu bagaimana nak memahami hati itu juga rukuk, hati juga sujud? Tak kala mana sewaktu kita rukuk, maka kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami apa yang kita tasbihkan, maka itu menunjukkan hati kita menghayati tasbih itu, maka itu ibadah hati pada rukuk.
Apabila kita sujud, menghayati sujud kita juga dengan tasbih, maka di situ sujud kita adanya pahala kerana ditambahi dengan hati pun turut sujud. Jadi maksudnya rukuk ada hati yang sujud, Bila sujud juga hati juga turut sujud. Bagaimana memahaminya? Apabila waktu rukuk hati pun menghayati dengan tasbih, maka menunjukkan rukuk itu ada bersama hati dia. Itu tambahan pahala daripada Allah. Apabila dia sujud, maka sujudnya itu bersama hati yang menghayati tasbihnya, maka di situ juga ada pahalanya, tambahan. Tetapi apabila seseorang tu rukuk, maka ada pahala rukuk. Hanya saja dia tidak menghayati, cuma ada bacaan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, di situ ada pahala. Cuma bila dia menghayati tasbih dengan hatinya, maka itu ada pahala kerana hati juga turut rukuk dengan memahami apa yang dibaca. Begitu juga sewaktu dia rukuk, bukan sekadar menghayati dengan hatinya, menjiwai pada jiwanya dengan akalnya, ahwal merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan merasai tentang dirinya yang rendah, yang perlu adanya khudu'. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat rendah, tapi dia merendahkan makhluk dia. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Dia merasai demikian. Di situ tambahan pahala lagi. Seperti mana kita membaca Quranan Arabian, itu usul dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Quran dalam bahasa Arab. Walaupun kita tidak menguasainya tajwid daripada A sampailah Z contohnya begitu seluruhnya, tetapi kita membaca dengan lughatul Arabiyah, Quranan Arabian dalam bahasa Arab yang kita mampu. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala selagi mana yang kita baca itu betul Quranan Arabian, sebutan dalam bahasa Arab, walaupun tidak ada tajwidnya. Lalu bila kita membaca Quran dengan tajwid, bertambah lagi pahala di situ. Seperti mana contoh Rasulullah SAW pun menyatakan, tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lalu barang siapa yang baca alif lam mim, maka dia telah membaca Quran. Hanya saja tajwid mengajar kita membaca alif lam mim. Itu nama tahsin. Bacaan itu lebih baik. Disebabkan Rasulullah membaca Quran ahsana sautan, sebaik-baik bacaan. Tetapi sebaik-baik bacaan di sini ikut pada kemampuan. Oleh kerana itu bukan bermaksud seseorang baca Quran tanpa tajwid maka dia berdosa. Kaedah itu salah. Tetapi kata ulama, barang siapa baca Quran, bila disebutkan baca Quran, mana Quranan Arabian dalam bahasa Arab, cuma tanpa tajwid yang tepat, hanya mengurangi pahala, bukan berdosa. Seperti mana contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2 harakat. Quranan Arabian, dia baca dalam bahasa Arab dan tidak mengubah maksud walaupun 2 harakat. Kita baca 3 harakat, tapi yang kita belajar dalam tajwid baca 6 harakat. Walaupun 6 harakat itu khilaf ulama. Ada juga ulama menyatakan 7 harakat boleh, 5 harakat boleh, 4 harakat boleh, 3 harakat pun boleh, bahkan sah walaupun 2 harakat. Cuma jangan sampai tak ada harakat. Cuma bila tidak tepat, kurang pahala. Bukan berdosa seperti mana ustaz kita mengajar, barang siapa baca tak cukup 6, dosa dia. Kaedah itu adalah salah di sudut pengajian Qurannya sebenarnya. Jadi tajwid itu adalah ahsana sautan, untuk lebih baik bacaan. Tetapi bukan menyebabkan kita meninggalkan tajwid maka kita menanggung dosa. Oleh kerana itu apabila seseorang memahami demikian, aku tak mahir tajwid, oleh kerana itu aku tidak baca Quran. Mengapa agaknya? Aku tak faham tajwid. Lalu kalau aku baca, aku dapat dosa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan Quranan Arabian. Boleh baca surah Al-Fatihah, boleh. Boleh baca surah Yasin, boleh. Maka bacalah ikut pada kemampuan. Yang mana perlu dipelajari kaedah membacanya. Tajwid itu adalah untuk memperindahkan bacaan agar bertambah pahala. Itu kaedah yang sebenarnya. Itu kaedah yang sebenarnya. Oleh kerana itu kita tidak boleh mengatakan kalau sekiranya seseorang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, saya nak mufarakah, dia baca tak cukup 6
dapat dosa je, saya tak mau berimamkan dia. Padahal bacaan itu sah. Yang tidak sah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu memang tidak sah. Tidak ada syaddahnya, tidak ada matnya walaupun 2 rakaat. Ataupun dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sah disebabkan ada syaddah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sah bila seseorang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia wakaf iyyaka na'budu Qur'anan Arabiyyan, hanya saja mengurangi pahala bila dia wakaf di situ, bukannya mendapat dosa bila wakaf cara begitu. Itu kaedah yang sebenarnya. Lalu apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita kembali balik pada hati. Pahala di hati Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilangkan walaupun pahala di lidah itu hilang. Seperti mana contoh seseorang yang baca Quran, kalau sekiranya membaca Quran untuk penghayatan, maka dia tidak akan pernah terfikir agar bacaannya itu dipamerkan untuk orang-orang. Bentang-bentang dia baca sedap, lalu dia membaca sedapnya itu, merdunya itu untuk manusia. Ini menunjukkan sewaktu dia membaca Quran tidak ada penghayatan. Kerana apa? Sebab menghayati lagu tadi untuk mengenakkan, melazatkan bagi pendengarnya. Tetapi seseorang yang membaca Quran dengan penuh penghayatan, maka dia tidak memikirkan lagu bayati, nahwan, hijazi. Disebabkan bacaan Quran adalah untuk menghayati maknanya, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Lalu bila disibukkan dengan tadabbur Quran, hati terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pahala yang kekal. Sedangkan seseorang yang membaca Quran dengan niat mempamerkan bacaan agar orang mendengarnya, maka kembali balik kepada manusia dan dia tidak akan mendapat pahala. Dia disebut sebagai orang yang riak pada bacaan. Seperti mana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila saja dia baca Quran, dia akan sangat-sangat melagu-lagukan bacaan Qurannya itu. Dia akan melagu-lagukan. Apa maksud di sini? Maksudnya apabila dia baca Quran, dia berupaya untuk melingguk-linggukkan dia. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anjashah, namanya Anjashah, la taqsirul qawarir. Apa maksudnya di sini? Maknanya Anjashah ini mempunyai suara yang bila dibaca melingguk-lingguk dia. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had ya Anjashah. Apa maksudnya? Wahai Anjashah, hati-hati dengan bacaan yang kamu lengguk-lenggukkan tu. Lenggukkan tu merdukannya. Hati-hati. Mengapa ya Rasul? Kerana bacaanmu didengar oleh wanita, sehingga hatinya terpaut dengan bacaanmu, tapi bukan terpaut dengan ayat yang kamu baca. Maknanya apa? Pada zaman Rasulullah, mereka orang Arab, tapi mereka tak terpikat, tak tertarik dengan makna ayat, tapi tertarik dengan lenggukkan ayat itu, dengan lagu-lagu. Jadi tujuan Quran diturunkan bukannya untuk merasai lazatnya lenggukkan lagu-lagu Quran, tetapi merasai lazatnya, maknanya Al-Quran Al-Karim. Lalu maksudnya apa? Apabila kita tadabbur, memahami, menghayati, maka pahala kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itulah bacaan Quran ini kembali pada hati yang menjiwai bacaan. Sehingga kata Rasulullah, bacaan yang terbaik di antara kamu adalah apabila kamu mendengarnya, kamu merasai dia takut dengan Allah. Maksudnya dia tidak menghayati lagu apa yang dia nak bawa, tetapi dia sedang menjiwai, menghayati makna-makna kitabullah, sehingga menyebabkan dia jatuh takut pada Allah. Lalu kamu mendengar dengan apa yang dibaca atas hati yang sedang takut pada Allah, kata Rasulullah, itu bacaan yang terbaik di antara kamu. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan perlulah juga kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia mempunyai nama-nama yang disifati dengan zat dia, diri dia dan perbuatan dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ar-Raziq, maksudnya Ar-Razzaq. Kerana Allah Al-Baqi, Al-Baqa. Apa maksudnya? Ar-Raziq maknanya Ar-Razzaq, yang maha mengurniakan. Kembali pada sifat Allah Al-Baqi wal-Baqa. Baqi makna berterusan, berkekalan. Lalu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada kita, rezeki itu bermula, kalau dikaitkan pada manusia, bermula daripada Nabi Adam AS, berkekalan berterusan sampailah manusia yang terakhir di atas muka bumi, walaupun seorang kafir sekalipun. Lalu apa menunjukkan di sini? Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahawasanya yang memberinya kurniaan rezeki yang berterusan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukannya menterinya kewangan. Contoh je lah. Maksudnya daripada Adam alaihi salatu wassalam sehinggalah manusia yang terakhir walaupun kafir sekalipun, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan rezeki. Dia telah takdir dengan ketetapan tadbir. Tadbir maksudnya yudabbirul amra. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan semua sekali rezeki itu. Walaupun Menteri Keuangan menetapkan banyak ni, bajet tu, bajet ni, lalu kita berperang dengan bajetnya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan segala-galanya. Jadi redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipersembahkan kepada kita, lalu itu dia, kerana dia bukan menjaganya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan juga dia mencipta rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai perkara itu masuk dalam hati kita. Yang perlu masuk dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raziq, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati At-Tadzat Al-Hadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati atas diri dia yang maha memberi petunjuk. Kembali balik Baqi dan Baqa, berterusan. Sehinggalah pada zaman Nabi-Nabi, Rasul yang terdahulu, orang masuk Islam. Nabi Idris AS dakwah pada kaumnya, orang masuk Islam. Nabi Nuh AS dakwah, ada orang masuk Islam, ada yang enggak. Begitu juga para Nabi Rasul yang terdahulu. Sampailah Nabi SAW. Lalu jangan dilihat bahawasanya yang menyebabkan mereka itu masuk Islam adalah kerana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu. Seperti mana hari ini orang masuk Islam, jangan dilihat kerana pak kiainya, ulamanya, orang solehnya, pendakwahnya, itu bukan semua jadi hakikat. Kerana Al-Hadi adalah Allah, bukannya nama-nama makhluk tadi. Walaupun seorang Nabi Rasul. Lalu maksudnya apa? Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana pada zaman Rasulullah, ada juga orang yang menerima, ada juga yang menolak. Lalu yang menerima itu kerana dia menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Hadi. Lalu nisbah Al-Hadi yang memberi petunjuk bukan kepada Nabi Rasul, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapakah manusia nak menisbahkan kerana akulah lalu dia masuk Islam? Kita hanya menyampaikan dengan lisan. Boleh saja seseorang yang tidak terpelajar, seorang yang berpelajaran rendah, mengambil kata-kata kita yang berpelajaran tinggi, lalu dia dakwah. Lalu dengan kata-kata itu menyebabkan orang masuk Islam. Apa maksudnya? Ini menunjukkan dakwah tidak memerlukan orang yang berpelajaran tinggi. Orang yang tak berpelajaran tinggi meniru orang berpelajaran tinggi pun asbab orang itu masuk Islam. Tetapi yang menyebabkan dia masuk Islam bukan orang berpelajaran tinggi ataupun rendah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana orang akhir zaman apabila katakan tentang dakwah mesti ada ilmu. Lalu kalau sekiranya seorang tidak ada ilmu, bahkan siapa mengaku dia ada ilmu, lalu meninggalkan dakwatul islamiyah, lalu dalam dakwah Islam tidak lain satu saja seruannya menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan selain pada itu banyak, beribu-ribu seruan. Dan itu semua bukan da'i, bukan dakwah.
Kalau sekiranya seseorang berada di atas pentas, lalu dia berhujah, dia menjadi da'i yang menyampaikan sesuatu, tetapi adalah untuk orang undi dia agar dia menang di atas pentas, agar dia diberi hidayah, agar diberi dia agar hadiah, dapat tempat pertama. Itu bukannya semua dakwah daripada Allah. Itu dakwatul Islamiyah. Begitu juga apabila seseorang berbicara membawa kepada diri dia, itu bukan dakwah itu Islamiyah. Kepada parti dia, yayasannya, persatuannya, itu juga bukan dakwatul Islamiyah. Dakwatul Islamiyah adalah menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenar-benar dakwah. Kerana orang hari ini dia tidak mahu menghadapi risiko dan dakwah. Tidak mahu langsung. Apabila menghadapi risiko, maka diberhenti di dakwah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Nabi, kita lihat dalam peperangan Uhud, Nabi luka di dahi dia, luka yang besar mengalir darah dia, luka di pipinya, luka di mulutnya robek, patah gigi geraham, bukan gigi depan, geraham tu kuat, patah dan pecah. Lalu mengapa ini terjadi? Tidak lain kerana dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna itulah risiko orang yang berdakwah yang dihadapi oleh Rasul. Lalu Nabi pingsan hari itu, pingsan. Lalu orang hari ini hanya sedikit cemoohan, hina, lalu dia pun membalasinya keburukan dengan keburukan. Sebab Rasulullah mengajar kita, kamu jangan sampai jadi jahat disebabkan orang jahat. Orang itu melakukan kejahatan atas kamu, jangan sampai kamu bertindak jahat pula atas dia. Sekarang ni kamu berdua dah jahat. Oleh kerana itu kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalasi kejahatan dengan kejahatan. Takkan Rasulullah nak melakukan kejahatan? Biar orang tu melakukannya, menzalimi, menganiaya, tapi kita jangan. Itu terbiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana juga Nabi mengajar kita melalui kitab Allah. Kita lapar, kita makan. Tetapi jangan kata pasti bila makan hilangnya lapar. Kita haus, kita minum. Pasti minum menghilangkan haus. Kalimah pasti itu mutlak hakikat. Maka kesalahan dia sudah akidah. Tidak semestinya makan dapat menghilangkan lapar, tidak semestinya minum dapat menghilangkan dahaga. Kerana apa? Keduanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'imuni wa yasqi. Dialah yang memberi makan kepada aku, dia juga yang memberi minum pada aku. Maknanya yang menghilangkan lapar dahaga Allah. Bukan dengan asbabnya makanan juga. Disebabkan ada saja orang yang makan-makan lalu kenyang, belum. Dah 2 botol lah air minum, hilang hausnya. Ada lagi 1 botol, tak, belum hilang lagi haus. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghilangkannya. Ada seseorang minum 1 teguk, 2 teguk air, hilang hausnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkannya? Seseorang makan 2-3 suap, alhamdulillah rasa kenyang pula. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkannya. Maka ini akidah. Seperti mana contoh kita makan, lalu Nabi kata makan dengan bismillah. Kalau kamu makan tanpa bismillah, syaitan makan dengan kamu. Apa kaitan makan dengan bismillah? Kalau tak makan dengan bismillah, syaitan makan. Disebabkan bila makan dengan bismillah, makan dengan akidah, makan dengan ilmu la ilaha illallah, makan dengan ilmu tauhid. Kita makan dengan ilmu tauhid yang ada dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim itu tauhid. Kita hanya memulai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan dan minum, dan kita tak memulai nama yang lain daripada itu. Bahkan nama kita sendiri, termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperintah makan untuk baca selawat, diperintah bacalah bismillah. Lalu apabila di antara kamu terlupa nak baca bismillah, maka hendaklah kembali membacanya. Bismillah, bismillah awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah yang awal dan akhir. Lalu syaitan akan memuntahkan apa yang dimakan. Mengapa agaknya? Kerana kamu telah mengembalikan hati kamu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah ahli iman makan bismillah. Agar berbeza dengan orang kafir,
yang tak makan, yang makan tanpa dengan nama Allah, kerana mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah yang penting untuk kita mempelajari adalah ma'rifah. Ulama akidah di sunnah wal jamaah mengatakan yang mana lebih penting, ma'rifah dulu ataupun ilmu. Ma'rifah ni dengan akal, fikir, ataupun dengan ilmu, belajar terus. Lalu ulama akidah di sunnah wal jamaah menyatakan kamu memerlukan ma'rifah dengan akal dulu. Kamu kena terima dengan akal kamu yang diberi oleh Allah. Kalau kamu waras, seperti mana perintah solat, kita menerima dengan akal, barulah sahnya solat. Oleh kerana itu sahnya solat bagi orang yang berakal. Kalau orang tu tak berakal, macam anak-anak tak boleh nak fikir, cuma diperintah suruh solat, dia tetap akan solat, tapi tidak wajib dia solat kerana dia belum berakal, belum bulugh, belum akhil baligh lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mewajibkan. Lalu kita dengan akal menerimanya perintah kewajipan tersebut, lalu solat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun terima. Tidak sama dengan anak-anak yang mana akalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan sebab belum sampai pada kedewasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan demikian. Oleh kerana itu orang yang tidak berakal, maka tak wajib baginya untuk solat. Orang tua yang telah nyanyuk dah tak ingat apa, tak wajib baginya solat, gugur syariat atas dia. Perkara ini memerlukan pemikiran yang jernih. Seperti mana orang akhir zaman selalu berbahas. Pada perbahasan itu perbahasan furu'iyah saja. Seperti mana contoh, ini dalam YouTube adalah ustaz-ustaz yang berperang-perang sana sini, gaduh, berhujah, berbahas pada benda tu furu'iyah saja pun. Contoh, dia kata ini isteri dah kahwin dah pun, kita ada wuduk, sentuh dia, kenapa nak batal wuduk? Tu isteri kita lah. Lalu apa jawapannya? Dia tidak mengenal apa itu mahram. Isteri bukan mahram, dia ajnabi. Mahram maksudnya yang haram dikahwini. Isteri itu halal kita kahwin, halal kerana ajnabi. Mahram tu siapa? Mak kita, haram adik perempuan kita, mak saudara kita, anak perempuan kita. Itu mahram, tu pasal tak boleh kahwin. Tu pasal sentuh tak batalnya wuduk. Isteri ajnabi, itu yang halal kita kahwin. Tu pasal bila sentuh, sebab halal kahwin tu yang menyebabkan batalnya wuduk. Contoh, orang perempuan yang lain ajnabi, termasuk sepupu perempuan, dia ajnabi, bukan mahram. Oleh kerana itu boleh kahwin tak dengan sepupu kita? Boleh, itu pun kalau dia nak lah. Dan perempuan-perempuan yang lain boleh tak berkahwin dengan dia? Boleh, selagi mana bukan mahram. Oleh kerana itulah sentuhan itu membatalkan wuduk, sebab dia bukan mahram. Oleh kerana itu kalau seorang pergi haji, dia tak bawa suami, lalu ditanya, siapa mahram kamu? Suami saya tak ikut, tu bukan mahram. Mahram ni ada tak adik kamu, keluarga kamu, itu mahram. Itu pasal orang perempuan yang tak ada suami boleh pergi haji, kerana mahramnya siapa? Mahramnya orang perempuan yang lain, sebab dia tak boleh kahwin dengan perempuan. Itu pun nak berperang-perang ustaz dalam YouTube tu, macam fatwa besar pula. Padahal kalau dia fikir dengan logik pun dah boleh selesai. Begitu dah ustaz-ustaz kita hari ni akhir zaman. Selain daripada itu, akidah mengajar kita bahawasanya atas alam ini yang Allah cipta, lalu kita pisahkan alam dengan diri kita. Kita manusia, tapi pisahkan selain pada Allah. Lalu yang paling hampir dengan kita Allah, bukan alam ini. Hakikat yang hampir dengan kita bukannya alam ini, bukan saya dengan meja, saya dengan botol air, saya dengan nyawa saya. Tidak, yang hampir dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu, mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling hampir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku yang paling hampir. Lalu jangan dijawab selain pada Allah yang paling hampir dengan kita. Itu Allah Tuhan kita. Selain daripada Allah yang paling hampir dengan kita, bukan alam semesta ni, bukan siang dan malam,
bukan baju kita, tapi yang paling hampir dengan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia hampir dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini makna Rasulullah hampir dengan alam semesta, dan kita juga hampir dengan Rasulullah. Lalu apabila kita telah mengetahui Allah dan Rasul yang paling hampir dengan kita, maka mengapa kita nak jauhkan diri pada Allah dan Rasul? Mengapa nak mencari selain pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul? Maka oleh kerana itulah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala nak ikutlah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dan Rasul mentarbiah, mendidik kita agar kita menjadi hamba-Nya. Wa ibadur rahman, hamba yang maha pengasih adalah orang yang memahami. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak lihat, kamu tu hamba. Antun fuqara, kamu tu fakir. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiah kita agar kita jangan bangga diri kita, jangan sombong. Kita tidak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah yang memberi sesuatu kepada kita. Kita tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah, melainkan Allah yang memberinya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita. Wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, kamu tak tengok ke? Lalu kita lihat bagaimana manusia hari ini rasa dia hebat, ego, sombong, memiliki itu dan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, kamu tak tengok. Kamu tengok muka kamu je, wajah kamu. Apa yang keluar daripada hidung kita, apa yang keluar pada mulut kita, air liur, hingus pada hidung, mata, mata, telinga. Lalu apa maksud di sini? Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiah kita, kamu jangan membanggakan diri kamu dan menyombongkan diri kamu, kerana kamu itu diri kamu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tegur kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka anggap saja diri kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, kita lemah. Kita tak berupaya untuk tidak ada itu semua. Siapa di antara kita mampu untuk dia tidak selsema, tidak ada hingus, tak ada kahak? Siapa mampu? Tak ada mata? Siapa mampu? Tak, semua dia yang keluar agar Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, itu kamu. Lalu bagaimana kamu nak memertabatkan diri kamu? Kamu wa khaliqal insanu dha'ifa, kamu itu lemah saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kita lagi, agar kita mengetahui di atas muka bumi ini, selagi mana seseorang telah memisahkan dirinya dengan Allah, jangan kita beranggapan dia tenang dalam kehidupannya. Apa maksudnya? Seseorang yang tidak ada hubungan dengan Allah, dengan kekafirannya, kesyirikannya, lalu kita merasa, wah, tenang dia dengan rumah besarnya, kereta besar, kemasyhuran namanya. Jangan sampai kita beranggapan kehidupan mereka itu tenang aja, boleh beli apa saja lalu tenang. Salah dia sudut aqaid, dia sudut akidah pun salah. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati itu tenang. Lalu maksudnya orang yang ada hubungan dengan Allah baru saja merasai ketenangan. Orang kafir tidak adalah jawapannya, kerana dia telah memisahkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita lihat orang akhir zaman menyibukkan diri dengan dosa-dosa orang. Padahal sebenarnya agama kita mengajar kita, seseorang yang menyibukkan dirinya dengan dosa manusia jauh lebih besar daripada dosa besar dia sendiri yang ada. Apa maksudnya? Seseorang menyibukkan dengan dosanya, itu adalah ibadah. Menyibukkan diri dengan dosa orang lain, itu adalah dosa. Dan apabila seseorang melihat dosa orang lain lalu beranggapan dia tidak ada dosa seperti mana dosa orang itu, maka dia telah melakukan satu dosa yang besar.
Dan dosa ini jauh lebih besar daripada dosanya Firaun dan juga iblis. Mengapa agaknya Firaun dia syirik, dia kufur, tapi dia tak menyibukkan diri dia dengan dosanya manusia. Begitu juga iblis. Lalu apabila saja umat yang terakhir menyibukkan diri dengan dosa orang tu, dosa orang ni, maka jauh lebih besar dosanya pada dosa Firaun dan juga iblis. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, lihat, wa fi anfusikum, diri kamu, dosa kamu. Itu maksudnya. Itu tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seperti mana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan hubungan kita dengan Rasul sampai ke akhirat. Seperti mana hadir Nabi. Nabi mengajar kita di akhirat ada telaga. Telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang datang ke telagaku lalu meminum walaupun seteguk daripada air telagaku, haud Nabi, telaga Rasul, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya sewaktu berada di akhirat. Seteguk, dia kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang mana saudaranya datang padanya untuk memohon maaf, sungguh-sungguh mohon maaf, tetapi dia enggan untuk memaafkannya, maka dia tidak akan sampai ke telagaku. Apa maksudnya? Rasulullah menganjurkan kita memberi maaf walaupun kita tidak mahu dia, tapi maafkan dia. Antara saudara mara pun ada juga yang gaduh, dia datang minta maaf, lalu kita maafkan dia, tetapi jangan sampai kita membuangnya, memisahkan dia seolah-olah dia kafir. Itu tidak boleh dalam Islam. Cukup selesai memaafkannya walaupun kita tidak terima dia. Seperti mana Rasulullah SAW memaafkan Wahsy yang telah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Dia ada di Madinah, datang di Madinah, Rasulullah pun tengok, Rasulullah tak mau terima dia, tapi Rasulullah memaafkan dia. Ya Wahsy, pergi keluar kau daripada Madinah. Tapi Rasulullah tidak membencinya. Apa maksud membenci? Menolaknya. Cuma Rasulullah tak boleh tengok kerana mengenang ke atas Sayyidina Hamzah. Apa maksudnya? Rasulullah telah memaafkan Wahsy. Ambil siapa? Bapa saudara Nabi. Mana dia waris buat dia adalah Rasulullah. Nabi memaafkan Wahsy. Apa maksudnya di sini? Itulah caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ia selesai kita memaafkannya, cuma jangan membuang dia. Kerana khawatir nanti kita tidak akan sampai ke telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi mengajar kita, kalau hidup kita ini lebih nak memasyhurkan diri, bagi orang kenal siapa aku, siapa kita ni, lalu sewaktu itu kita tidak akan berjaya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu menghadap pada hamba-hamba yang bukan hamba. Bila seseorang itu mahu dirinya dikenali, kehebatannya, kealimannya, kepakarannya, biar orang kenal, saya alim bab ekonomi, saya alim bab kewangan. Alim tu tahu sangat. Saya alim bab ini, bab fatwa. Saya paling alim, saya paling tahu. Bagi semua orang tahu. Orang lain tu tak apa-apa tahu sikit je. Saya yang layak bercakap agama. Wah, lalu apabila dia menghadap Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang ibadah dia. Lalu tinggallah kita orang awam yang alhamdulillah tak alim tapi kenal Allah, ibadah sebagai hamba Allah, Allah memandang kita. Itu lebih baik sebenarnya berbanding pada orang yang hidup untuk memasyhurkan dirinya, sehingga dia tidak akan berjaya memandangnya. Allah tidak berjaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Apa saja yang ada di atas muka bumi semua milik Allah. Kita bernafas, hirup nafas tu, hirup udara, lepas tu nak kena bawa keluar balik. Kita kan bernafas, lepas tu bawa keluar balik, lalu apa yang tinggal? Kita ada harta, lalu harta tu pun musnah, tak tahu bagaimana dah. Kita berpakaian, akhirnya pakaian tu buat akhirnya koyak, lusuh. Kereta kita lama-lama nak kena jual dah ni, enjin selalu rosak. Duit, mana nak boleh simpan lama-lama, nanti anak-anak makan. Tikus buat sarang.
Lalu apa yang kita miliki? Tidak ada apa, melainkan amal. Seperti mana contoh, seseorang beribadah penat, letih. Kita solat tarawih tu, kalau kita tanya penat tak kalau imam baca panjang lepas tu 20 rakaat? Oi, tak tahu nak abang. Oh, penat. Satu hari, satu malam, satu juzuk pula. Sekejap diri, sekejap diri, sekejap duduk. Oi, lenguh. Kita memikirkan lenguh dan penat. Tapi kita kena tahu letih dan penat tu hilang. Balik tidur hilanglah penat dan letih. Tetapi pahala tarawih kita tak pernah hilang. Tak hilang. Pahala keikhlasan bangun beribadah kepada Allah, menghadap Allah tak hilang. Letih penat tu hilang. Tetapi apabila seseorang melakukan dosa, kufur ke, kemaksiatan yang besar, kadang-kadang sampai penat, lalu penat tu pun hilang juga. Tetapi dosa tak hilang, ditanggungnya. Jadi berbeza di situ. Allah Subhanahu wa taala begitulah Dia mengajar kita agar jangan putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Disebabkan yang memberi maaf kepada kita bukan makhluk, bukan manusia, Allah. Lalu kita memerlukan Allah maafkan kita. Kita mengharapkan orang pun tengok kau memang tak boleh harap begitu. Dia tak bantu kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita mengharap. Lalu Allah memang nak kita berharap pada Dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Dia takdirkan kita dengan ujian. Ada kalanya Dia takdirkan kita jumpa orang alim, tinggi derajat orang alim tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebab kealiman dia tinggi derajat. Lalu tidak lain kerana Allah dah takdirkan kita untuk ambil ilmu daripada Dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita juga untuk bertemu orang-orang yang jahat, ahli maksiat. Tidak lain agar kita belajar mengasihi dia, doakan dia dan bersangka baik atas dia, agar kita tidak ada hubungan buruk terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah. Disebabkan ada saja orang yang bermaksiat, kemudian diampuni oleh Allah, diterima taubatnya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kita menghukum dia. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.